ikut tau. Okay, so apa itu material perak 925? Okay, so kalaulah kita tengok kan, perak 925 ni apa sebenarnya? Okay, so nama dia tu perak 925 tu sebab apa? Sebab dia ada 92.5% perak dan selebihnya adalah 7.5% datang daripada logam lain. Iaitu biasanya kita guna tembaga atau alloy lah untuk campuran nak menjadikan dia tu sebuah ataupun satu aksesori. Okay, so kenapa kita tak guna 100% perak? Sebab logam perak ni dia terlalu lembut lah. Dan kalau kita nak guna 100% perak ni, mungkin tak akan terbentuk pun aksesori. Hanya terbentuk kepingan je. Okay, so ni nak bagi tahu juga ini sebab ada beberapa orang VJC baru dia kurang jelas lah tentang ni. Okay, so ni nak bagi tahu contoh kan. Contoh, sebelum aksesori ataupun sebelum barang kemas, gelar, rantai, cincin tu kan terbentuk, dia ni asal usulnya daripada sebuah kepingan. Satu kepingan sahaja dia orang ni. Contoh kalau kepingan ni perak kan. So perak, logam perak, logam emas, logam apa lagi? Saya kurang tahulah kalau logam-logam lain. Okey, so contohlah kalau perak ni kan, inilah bentuk asal peraknya. Contoh kan, ni you bayangkanlah logam kan. Okey, so ni adalah perak sebelum dia jadi gelar, rantai apa semua tu. Okey, so bila customer dah request nak buat gelar, nak buat cincin, rantai, so barulah kita punya tukang akan ambil kepingan ni dan dia pun akan gergaji, dia akan buat proses dia, ketuk-ketuk apa semua tu, maka terjadilah sebuah aksesori ataupun satu aksesori yang lengkap. Okay, so bila you all perasan tadi, ni cakap yang ni kepingan perak kan, kita pun buat barulah jadi bentuk aksesori. So kalau you all tanyakan, jadi kalau aksesori lain macam mana ni? So aksesori lain pun sama macam tu lah. Emas Bangkok ke, emas Korea ke, dia datang daripada kepingan logam tu. Okay, so depends kepada mereka lah, mereka guna logam apa untuk membentukkan aksesori mereka. So sama juga kalau dengan emas pun macam ni lah, emas pun dia akan dia datangnya daripada kepingan ataupun blok-blok lah. Okay, so nanti tukang akan buat barulah dia jadi satu aksesori ataupun barang kemas. Okay, so setakat tu faham kan? So konsep aksesori terbentuk tu macam tu lah. Okay, so kalau kita ni kita guna perak lah, perak yang asli, perak 925. Okay, so inilah proses-prosesnya. Okay, so kalau yang ni adalah proses aksesori perak ukir nama. Okay, so contohlah kalau ada customer you all yang nak tempah aksesori ukir nama ataupun perak yang ukir nama dengan kita kan. Okay, so perak tu macam ni bagi tahu tadi lah, perak yang kepingan tadi kita akan cairkan. Diorang pun akan cair. Lepas tu baru kita akan bentukkan nak jadi kepingan macam mana. Okay, so lepas kita dah buat kepingan tu, kepingan macam ni, lepas tu kita buatlah ukir nama apa, so nanti benda tu kita akan gergaji dan maka terbentuklah satu nama. Okay, terbentuklah ukir nama tu dan barulah kita akan pasang dekat rantai, kita akan polish. Polish ni adalah proses mencuci. Sebab silver ni dia teroksida. Okay, so ramai orang ingat silver ni dia karat. Sebenarnya silver ni dia tak berkarat, dia teroksida dekat bahagian luar sahaja. Okay, so kalaulah customer ada kan yang beli dengan you ke, dia cakap, kenapa jadi karat? Bukan karat kakak, tu oksida, teroksida lah. Bila teroksida, kita boleh cuci balik guna sunlight, kita boleh cuci balik. Banyaklah, Auni lupa. Tapi yang paling Auni ingat ni ada tim Auni share, dia cakap kalau perak ni dia boleh guna sunlight je untuk cuci. So jadi kilat balik. Ataupun inisiatif terakhirnya boleh hantar semula dekat kita punya HQ lah untuk kita cuci semula jadi berkilat balik. Okay. So lepas tu contohlah bila dah berkilat dah okey tu, masuklah dekat proses saduran. Okay. So yang specialnya dekat sini, sebab kedai aksesori ni dia adalah tujuan utamanya, dia ni nak memuaskan hati customer ataupun nak bagi yang terbaik untuk customer tu. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni.
bila kita dah buat kan aksesori silver kita. So contoh customer cakap saya ni nak pakai yang jenis emas, yang nak pakai yang yang persis dengan emas asli. Okey, so bila dah masuk part tu, inilah yang kita akan buat, iaitu proses saduran. So contohlah ni rantai kan. Okay, so sorry lah tahu tak ada, tahu ni tak terbawa pula contoh sampel. Okay, so rantai ni customer pun cakap saya nak yang emas, tapi you kena explain lah, yang ni silver sayang. Kalau nak jadikan dia emas, kalau akak nak pakai lebih cantik ke kan, nak pakai yang bersih emas, kita boleh sadurkan. Okay, so nanti kita adalah proses-proses untuk sadur, maka terjadilah dia silver sadur emas, bukan emas, okey, bukan emas tapi silver sadur emas. Okey, you faham kan? You faham kan? Daripada silver tadi kita celup jadi emas. Itulah contoh makan macam kita makan itulah. Kita makan biskut ke apa kan? Dalam tu biskut tapi kita cicah air Milo. So rasa Milo dekat luar. Tapi dalam masa yang sama dalam tu tetap lagi biskut. Okey? So macam itulah proses penyaduran. Kalau you all tengoklah barang-barang kemas Vanish ni, kenapa ada yang macam emas apa semua tu kan? Tu proses saduran lah. Okay, so lepas dah siap semua tu, barulah kita akan buat QC, quality check dan juga postage. Okay. Okay, so kalaulah contoh kan, Auni duk sebut jenis aksesori, aksesori itu, aksesori ini kan. So aksesori ni dia samalah dengan barang kemas, aksesori ni dia sama merangkumi semua benda ni, iaitu rantai leher, rantai tangan, cincin, rantai kaki, kerongsang, pin tudung, baju Melayu, butang baju Melayu, keychain, souvenir dan juga dan lain-lain lah. Okay, so aksesori ni kalau kita sebut je aksesori, dia merangkumi semua, bukan barang kemas sahaja. Okay. Kategori aksesori. Okay, so kalau dekat Vanish ni kita ada dua jenis kategori aksesori lah. Kita ada aksesori custom made dan juga ready made. Okay, so kalau custom made ni kita dah ada siap-siap design. So you hanya pick and choose. Itu. Contoh kan, kalau you all nak menjual, you all pun pergi dekat bahagian gambar, you all pergi dekat bahagian gambar, so you hanya iklankan gambar-gambar tu. Contoh kalau customer tanya, adik kalau yang ni kan saya nak beli ni kan, berapa? Okay, so you hanya tunjuk design dan hanya tukar nama customer ataupun jenis rantai sahaja. Okay, faham? Tu adalah custom made lah, so jangan risau. Kalau custom made ni dia memang kita dah buat design khas lah untuk dia. So nanti you hanya tawarkan design tu, customer beli. Mengikut design itu, hanya tukar nama dan jenis rantai sahaja ataupun ukuran mereka. Ikut ukuran mereka masing-masing lah. Okay. Okay, so untuk item custom made ni, dia akan siap dalam tempoh, kalau boleh bagi tahu customer 14, jangan bagi tahu 7 lah. Sebab kebanyakan produk akan siap 14 hari dan ke atas. Okay, so kalau untuk tempoh ni dia akan siap dalam 14 hingga 21 hari waktu bekerja lah untuk design-design plain ke untuk design-design yang kerawang besar ke kan. So lebih baik you all bagi tahu 14 hingga 21 hari waktu bekerja lah. Okay, so lepas tu item jawi, pahat dan belian ni design yang heavy, kebiasaan mengambil masa yang agak lama. Okay, so sekejap lagi Auni akan tunjuklah dekat you all design-design tu. Okay, so connection okay ke? Sebab saya tengok dia cakap internet connection tak okay. Setakat ni okay tak? Dengar kan suara saya? Kalau tak dengar bagi tahu tau. Okay, so kalau yang ready made ni kita adalah biasanya kita jual dekat Shopee lah yang ready made ni. Tapi kalau boleh kita tak galakkan sangatlah you all jual yang ready made. Kita galakkan you all jual yang custom made ataupun yang ukir nama, yang ada ukir nama. Okay. Okay, so kalau custom made ni inilah apa yang ada dalam custom made.
iaitu kita ada design yang simple, design mewah pun ada, design standard pun ada, design sedang-sedang je pun ada. Lepas tu untuk pemilihan kita adalah pemilihan rantai, jenis gelang, jenis cincin, design-design dia, okey. So yang ketiga kita ada juga pemilihan jenis tulisan, kita ada 14 pilihan jenis tulisan yang anda boleh pilih. Lepas tu 4 pemilihan jenis finishing. Okey, so finishing ni adalah pahat. Okey, so kita akan tengok ke slide seterusnya. Okey. So untuk jenis tulisan, okey, so sekejap lagi Aulia akan tunjuk satu proses yang lengkap untuk you all tengok macam mana cara-cara you all nak tanya customer, cara-cara you all nak explain dekat customer ataupun apa maklumat yang you kena tahu untuk nak buat satu order yang complete. Okay, so yang pertama sekali adalah jenis tulisan. Okay, so kalau yang ini kita dah tak pakai sekarang tau sebab website kita under maintenance. Okay, so tapi kita akan pakai yang ni. Okay, kalau untuk yang ni insyaAllah Auni ada letak rasanya dekat group Telegram. Kalau tak ada, please maklum Auni, nanti Auni akan bagi personal. Okay, so jenis tulisan ni kita ada ni lah. Contoh kan kalau customer cakap dia nak buat rantai ukiran nama. Okay, so rantai ukiran nama tu dia pun cakap dia nak tengok jenis tulisan yang mana yang cantik kan untuk ukiran nama dia tu. So nanti you buatlah satu ukiran dan nanti akan keluar semua ni. Nanti you hanya screenshot hantar dekat customer. Lepas tu customer pilihlah dia suka yang mana. Okay. Okay. So kenapa you all kena tunjuk ataupun kena check sebelum buat order? Sebab, okay, ni nama tu dia dipengaruhi oleh huruf. Setiap karakter huruf berbeza, so tak boleh nak expect lah nak sama seperti sampel 100%. Okay, so contoh kan kalau you all do iklan tu kan, gambar apa semua tu kan, tu semua adalah sampel. Okay, sampel ataupun jenis ataupun contoh design yang customer boleh buat sama macam tu. Okay, so contoh kalau customer tengok rantai nama Aina tu cantik, tapi nama customer Umi contoh. Okay, so Aina dengan Umi tu adalah nama yang berbeza. Jadi mungkin sesetengah tulisan nama Umi ataupun nama Aina tu akan ada beza dari segi ketinggian, dari segi dia punya belik-belik tu kan, dekat tulisan tu akan ada kelainan lah. Contoh kalau dekat sini you all boleh tengok kan, contoh nak buat nama Aina tapi you dah tahu kan A tu macam mana. Tetapi bila masuk dalam jenis tulisan A tu, karakter huruf A tu mungkin akan berbeza. Kalau you tengok dekat sini kita type A, tak semua A tu nampak sama. A type 1 A huruf kecil, dia tak ada A huruf besar kalau type 1. Okay, so kalau type 2 A macam ni, type 3 A formal, type 4 macam ni, type 5 yang sengit, type 6 ni macam tulisan kanak-kanak sikit, type 7 ni dia berbelik-belik macam ni. Okay, so karakter huruf ni dia akan berbeza. Okay, so sebab tu penting untuk you check dahulu dan screenshot hantar dekat customer. Sekejap. You nampak ke? Sekejap. Okay. Jelas dah. Okay. So, kalau you perasan kan, benda ni adalah dipengaruhi oleh karakter huruf. Okay. So, kalau dekat sini ada sedikit rujukan lah. Kalau contoh kan, customer cakap, akak nak buat jenis tulisan ni dek, tapi jenis tulisan apa ya yang cantik? So you boleh recommend dekat dia orang jenis tulisan mana yang cantik untuk akak tu pakai, untuk rantai ke, untuk gelang ke, untuk cincin dia kan. So contoh kalau customer tu you tengoklah jenis karakter customer kan. Contoh customer tu you boleh bagi tahu dia lah. Kalau type 1 ni huruf F dia mungkin tak terbentuk sangat ni, jadi macam ni. Huruf A tak boleh nak buat huruf besar kak. Okay, so type 2 kalau contoh akak tu cakap dia nak buat untuk anak dia, so you boleh recommend type 2 sebab type 2 ni huruf besar. Biasanya kalau tulisan untuk karakter kanak-kanak ni dia macam ni lah. Type 2, type 6, you boleh recommend dekat dia orang. Type 2, type 6 ni sesuai untuk
karakter tulisan kanak-kanak. Okay, type 5 nipis, tak sesuai untuk kanak-kanak. Kalau type 5 ni pula dia tak sesuai untuk kanak-kanak. Tapi kalau mak dia nak buat juga untuk anak dia, so buat. Okay, so yang seterusnya type 6. Type 6 ni pun sesuai untuk kanak-kanak. Type 7. Type 7 ni biasanya kita guna untuk rantai, untuk design kerawang ataupun untuk gelang. Okay, so kejap lagi you all akan tengok jenis-jenis design tu. Okay, so jangan risau. Type 11 cantik untuk buat rantai leher. Kalau type 11 ni biasa orang akan suka untuk nak buat rantai leher lah. Guna tulisan type 11. Okay, type 12 sesuai untuk kanak-kanak juga sebab karakter huruf yang sangat besar dan memuaskanlah kalau kanak-kanak tu dapat kan. Okay, so type 14 adalah tulisan terbaru. Okay, so kalau untuk type 14, kalau you all nak tengok, you all kena PM Auni. Nanti Auni akan checkkan nama customer anda. Contoh you PM Auni cakap, Auni boleh tak buat tulisan font 14 nama nama Rosa contoh. So nanti Auni akan buatkanlah untuk nama Rosa dan screenshot hantar dekat you bagi dekat customer untuk customer tengok. Okay. Okay. So inilah dia satu order yang lengkap untuk yang mana-mana yang nak tengok lah. Okay. So contoh macam ni. Contoh macam ni kan, you iklankan yang Raisha Kaila ni. Okay, so contoh dekat Facebook ke, dekat IG, Twitter ke, TikTok you ke, you promote tentang rantai leher nama Raisha Kaila. Okay, so customer pun PM you. Dia PM, sis, saya nak tahu harga yang ni ataupun PM harga. So, benda pertama yang anda perlu tahu lepas customer dah PM you jangan terus bagi harga. Okay, tapi you bagi tahu dulu. Assalamualaikum Akak, terima kasih sebab PM saya. Okay, so saya Auni lah dari Venice. Oh, boleh saya bantu Akak? Akak nak tengok design ni ya. Design ni selalu orang suka Kak. Barulah bagi tahu harga. Yang ni RM180 untuk 5 huruf nama Akak. Okay. So, tapi kalau Akak nak beli lebih ataupun nak buat nama yang lebih, macam contoh dalam gambar ni Raisha Kaila lebih 5 huruf pun boleh Akak. So, Akak prefer yang mana? Nak buat 5 huruf ke lebih? Okay. So, lepas tu, bila dah macam tu, you all pun bolehlah masuk ke dalam alam-alam ini semua. So, contoh kalau customer tu cakap, saya nak buat nama Aina. Okay, so Aina you kira A-I-N-A. So tak lebih lagi 5 huruf. Harga masih lagi tetap samalah RM180 untuk rantai leher nama. Okay, so kalau macam tu dah beres dekat situ. So yang tu you pun bolehlah pergi check nama Aina tadi customer cakap. Ataupun customer tak cakap kan. You tanyalah Akak nak okey nama apa dekat rantai tu. So Akak tu bercakap nama Aina. Okay, so you pun type lah dekat sini Aina. So hantar dekat customer. Akak suka yang mana? Biasa kalau untuk rantai leher orang akan ambil type 7 dengan 11. Tapi depends lah kepada apa yang Akak nak. Okay, cakap macam tu dekat dia. Sebab apa? Sebab bagi nampak kita ni profesional. Kita dah tahu tentang produk. Okay, so barulah orang rasa yakin nak beli dengan kita. Okay. So, lepas diorang dah pilih, okay, so masuk sini balik. Okay, so untuk rantai, Akak nak rantai sama macam dalam gambar ke? Tanya dia. Okay, so kalau dia cakap, sebiji macam gambar. Kalau sebiji macam gambar, you dah tak perlu dah fikir semua benda ni. Just terus proceed order, lepas you check lah harga ni berapa. Untuk yang complete macam ni, harganya berapa. Ada dalam senarai harga, kejap lagi juga Auni akan tunjuk dekat you all. Okay, so lepas tu adalah kalau customer cakap nak sebiji macam dalam gambar. Tapi kalau customer cakap ada tak rantai biji-biji, ada tak rantai gila-gila. Okay, so kalau untuk yang tu ada tak rantai biji-biji, ada tak rantai gila-gila. So jawapannya adalah ada. Okay, so kita boleh tukar kalau customer nak tukar jenis rantai. Okay, so jenis rantai ni kalau masih lagi size standard, so harga masih lagi tetap sama RM180. Okay. Okay, so lepas customer dah pilih jenis rantai ataupun dia tak nak pilih, so jenis tulisan tadi you dah tunjukkan. Okay, so kita bergerak kepada
pahat ataupun finishing. Okay, so kalau yang ni, contoh kalau customer tu dia tak tanya apa-apa kan tentang pahat ke apa, so you just go on dekat sini, tanya dia, akak nak sado ke tak nak sado? Okay, tetapi kalau customer tu cakap, Dek, kalau nak add on yang titik-titik ke, kalau nak add on diamond ke, boleh ke Dek? Okay, so jawapannya adalah boleh. Okay, so ini adalah antara jenis finishing atau pahat yang boleh ditambah oleh customer. Okay, so yang pertama sekali of course lah plain design biasa, tak perlu tambah add on apa-apa. Okay, so kalau yang ni pahat mata ikan. Okay, so untuk design ni kita ada khusus juga harga untuk design yang ni komplit, satu rantai komplit macam ni. Okay, so samalah juga dengan design-design yang lain seperti full diamond, kita ada pahat full cutting, kita ada pahat garis ataupun pahat mata ikan tambah dengan pahat silat. Okay, so ini adalah part pahat ataupun finishing. Dia bahagian add-on sahaja. Kalau customer tak nak add-on, teruskan dengan yang plain ini. Okay, so lepas tu barulah tanya customer ada nak sado apa-apa tak? Ni contoh kan, rantai yang dia tunjuk ni rantai plain, rantai biasa. So tanya dia, akak kalau akak nak, kalau akak kan akak lebih prefer nak yang sado ke tak nak sado? Kalau dia tak nak sado, teruskan dengan design silver. Kalau dia nak sado, so boleh pilih dia orang nak sado apa. Okay, tapi biasanya free plating ataupun free sadoran kita bagi untuk full gold lah. Kalau untuk yang lain ni biasa kita akan charge dalam RM53 sebab design chrome ni dia mahal. Okay, okay, so kalau nak save you boleh tanya remain silver ataupun nak sado emas. Okay, okay, jelas dekat situ. So kalau bila dah selesai yang ni semua, maka complete lah satu order. Okay, kalau you tak nak fikir banyak sangat design, you hanya fokus, akak yang ni kalau akak pilih kan, saya buat sebiji macam design ni, so akak hanya pilih nama apa je akak nak, tu pun boleh kalau you nak memudahkan kan urusan you. Tapi kalau you jenis yang suka nak tawarkan itu ini dekat customer, barulah you masuk, kak jenis rantai ni kita boleh ubah kak boleh pilih nak yang mana. Okay, so depends kepada perunding, perunding ataupun depends kepada you, cara you consult lah dengan customer. Okay, okay, so yang ni awak ni nak tunjuk dengan lebih jelas ataupun dengan lebih dekat untuk you tengok sendiri jenis-jenis pahat ataupun jenis yang tu tadi lah add on tadi. Okay, so yang ni tak ada add on apa-apa lah, yang ni plain. Okay, so yang ni lah asalnya, bentuk asalnya, tapi bila customer dah nak pahat full cutting, dia jadi macam ni. Bila customer nak pahat mata ikan, dia akan jadi macam ni design dia. Kalau customer nak pahat garis atau silat, akan jadi macam ni. Kalau jadi, kalau customer cakap nak pahat sebaris melintang, macam ni. Okay, dan seterusnya lah pahat mata ikan serta silat, dan juga yang terakhir sekali adalah diamond. Okay, so kalau dekat Venice ni, satu biji diamond kita akan charge RM5 lah untuk customer. Contoh yang ni RM5 kan. So customer cakap nak semua ini. So nanti kita akan bagi tahu lah berapa semua ni harganya. Okay. Okay, so sama juga kalau tadi rantai kan. Okay, so sekarang ni cincin, contoh customer berminat nak beli cincin. Okay, so customer tak tunjuk lagi nak cincin apa. Jadi awak pun hantarlah beberapa gambar cincin. Lepas tu cakap dekat akak tu, akak suka design yang mana cincin ni? Lepas tu akak tu pilih kan, nak jenis cincin ni, contoh. Okay, so bila dah pilih jenis cincin ni, lepas tu kebetulan yang tu ukir nama, dia nak yang ukir nama. So tanya dia, kak nak buat untuk siapa? Untuk saya sendiri, untuk akak sendiri ke untuk anak-anak? Sebab kalau jenis tulisan ni kita boleh pilih, kalau untuk anak-anak dia ada jenis tulisan untuk kanak-kanak, kalau untuk akak sendiri kita ada beberapa jenis tulisan yang sesuai untuk akak. Okay, so lepas tu akak tu bercakap untuk saya. Okay, so kalau untuk dia tak kisahlah, boleh tunjuk jenis tulisan tu, screenshot hantar kat dia, akak nak yang mana? Okay, so lepas dia dah pilih, lepas tu terus pergi dekat saduran lah, skip yang ni. Kalau gambar yang dia pilih tu tak ada pahat. Tak ada pahat, tak payah tanya. Sebab apa? Kalau you dah start tanya, nanti banyaklah pula dia akan tanya you kan.
So terus pergi dekat saldo lah. Akak nak saldo ke? Yang ni. Kalau tak nak saldo, kita ada juga harga sama je Kak. Okey, contoh macam tu kan. Okay, so akak tu bercakap, tak nak saldo lah. Okay, so kalau tak nak saldo, terus confirm order. Confirm order ni, so you bagi tahu lah dia, okay akak, macam ni kan, akak nak cincin ni, jenis tulisan ni, pahat ni, saldoran ni, okay akak, saya dah buat detail order untuk akak, ni nombor account bank saya, nanti bila akak dah sedia, akak hantar receipt dekat saya, nanti saya terus proceed order akak dekat HQ. Nanti insya-Allah order akak akan siap, saya akan bagi tahu. Okey? So bagi tahu macam tu. Supaya dia yakin dengan produk kita lah. Okay, so tu adalah confirm order. Okay? So bila dia dah bayar receipt tu, maka you pun submit lah order dekat HQ dan bayar harga dropship. Okay? Okay, so sama juga dengan gelang pun macam tu lah. Tapi yang berbezanya, yang mungkin anda tak perasan, kalau dekat cincin, gelang dan juga rantai ni, biasa rantai ni dia tak ada sangat isu ni. Biasanya dekat gelang dan juga cincin, you kena masukkan satu part lagi, iaitu ukuran untuk customer. Okay? So ukuran untuk customer ni, kalau cincin, dia hanya buat macam ni je. Contoh. Tak ada pula. Okay, so contohlah macam ni kan. Okay, so bila akak tu dah pilih semua benda, dia tak ingat nak buat ukuran satu lagi. So you tanya dia, akak biasa beli cincin ke? Kalau akak tak biasa beli, cara akak nak ukur, akak ambil je kertas ke benang ke, akak ukur lilit ni. Lepas tu tanda dengan pen atau pensel, letak dekat pembaris, tengok dalam ukuran cm. Berapa cm ukuran pergelangan tangan dia ke pergelangan dia punya jari tu kan. So kalau cincin pergelangan jari lah dalam cm. Kalau untuk rantai tangan dalam cm juga. Okey, pergelangan. Okey. So kalau rantai ni dia tak kisah sangat. Biasanya orang akan ambil size standard. Kalau dia nak add on baru dia akan ambil yang labu. Okey. Okay, so yang itulah yang you kena masukkan. Okay, so senang je. Tengok apa yang customer nak, lepas tu pilih jenis tulisan, lepas tu tanya dia nak saldo ke tak. Kalau dia tunjuk gambar lain, barulah you kena tengok yang ni jugalah. Kalau dia memang nak beli confirm yang tu, so you cakap dekat dia lah, Kak, saya dah buat detail order ni, macam ni rantai, jenis tulisan akak nak, ni. So ni account bank saya, kalau akak dah bersedia nak tempah, akak boleh hantar receipt dekat saya lah lepas dah buat pembayaran. Okay, so nanti saya akan terus hantar order ni dekat HQ untuk proceed. Okay. Okay, so ni lah. Ini untuk you all semualah untuk kenal produk kan. Kot-kot ada yang belum lagi pernah tengok produk Venice ni, belum lagi pernah nampak kan. So you boleh tengok lah. Ni antara contoh segelintir contoh atau beberapa contoh lah. Okay, so ni adalah kalau orang ni duk panggil rantai leher standard, rantai leher simply, rantai leher nemi, rantai leher plain, rantai leher rantai leher standard apa tu kan. So yang ni lah contoh rantai leher standard tu. Okay, so contoh. Bukan contoh, awak ni nak bagi tahu lah. Kalau lah untuk setiap huruf Rumi, mana-mana design sekalipun, kita hanya bagi percuma 5 huruf sahaja. Contoh kalau rantai ni harganya 180, jadi 5 huruf je dia boleh buat kalau nak harga 180. Kalau lebih macam mana? Kalau lebih, you all kena charge RM10 untuk setiap yang dia nak buat. Contoh yang design macam ni kan, ni lebih ni. So you kena kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so Nuri ni dah cukup untuk 180, tetapi dia nak buat lebih. So kena kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8 huruf lebih daripada 5 huruf tadi, ada 8 lagi. Okay, so 8 ni, setiap 8 ni, you kena charge RM10 untuk satu huruf. So RM10, 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 sampailah 80. Jadi 180 tambah RM80. Sebab 8 huruf dia tambahkan. So itulah harga rantai baru diorang. Kalau diorang nak add on ataupun nak tambah huruf selepas huruf yang kelima.
Okay, jelas? Okay, so contoh, Auni nak bagi tahu juga dekat sini, love ni pula macam mana ni kiraannya? Okay, so love ni pun kita anggap sebagai huruf. So contoh nama dekat ni, dekat rantai ni Riha kan? So masih lagi 5 huruf. Kenapa? R-I-H-A, Riha, love. 5 huruf. Okay, so contoh kalau nama dia Rihan, lepas tu nak tambah love. R-I-H-A-N, Rihan, love. So dah lebih, love ni dah lebih jadi RM180 tambah RM10. Jadi RM190 untuk rantai. Okey? Jelas? Okey, so love tu pun kita kira sebagai huruf. Okey, so kalau tak nak letak love pun tak apa. Okay. So kalau untuk rantai kita ni kita ada banyak jenis lah. Tu untuk Rumi kan. Kalau untuk Jawi kita kira satu perkataan. Contoh harga rantai Jawi 200. Contoh, okey. So contoh kalau rantai Jawi nama rantai Jawi ukir nama ni 200 harga dia. Okey. So contoh kalau customer cakap nak ukir nama Ayu. Okey, Ayu dalam Jawi. Okey, so ukirlah nama Ayu satu perkataan kan. So harga masih lagi sama. Contoh, kalau kena add on ni macam mana yang Jawi? Kalau lebih daripada satu perkataan. Contoh, Ayu Raihana. So Ayu Raihana, 2 perkataan. Jadi satu perkataan ni just RM10. Okey, itu kalau Jawi. Kalau Rumi huruf. Huruf. Kalau Jawi perkataan. Okey. Okay, so inilah antara contoh-contoh design yang adalah. Inilah yang design kita panggil design kerawang, design heavy. Sebab apa? Sebab you tengok dekat sini pun memang design dia tu agak tebal lah. Kalau yang ni biasanya tinggi dalam 0.5 ataupun 1 cm. Tapi yang ni mungkin dalam 3 cm. Okay. Okay. So ni adalah design pahat mata ikan. Tu ada dekat dalam tu kan. Dot tu adalah pahat mata ikan. Okay. Okay, so yang seterusnya ni adalah design ready made. So kalau yang ni, kalau you tak nak fokus sangat pun tak apa. Sebab kita tak galakkan sangatlah you jual ready made. Tapi kita galakkan you jual yang ada nama. Okay. So ni pula antara contoh rantai tangan ataupun gelang lah untuk gelang ukir nama. Okay. So kita ada banyak lah. Kita ada rantai gelang ni jenis design ni, design ini pun ada. Okay. So untuk yang ni semua ni you kena refer dekat mana? Dekat price guideline serta gambar. Okay. So kejap lagi yang akan tunjuk, jangan risau. Okay, so ni pula adalah jenis cincin. Okay. So jenis cincin, kita ada pelbagai jenis cincin lah. Ada, kalau yang ni, sekarang ni dah available lah. Kalau hari tu PKP kita tutup kejap untuk order yang ni. Tapi sekarang ni kita dah buka balik. Okay. So yang ni kalau nak kenal ni design ombak rindu, crazy ring, kerawang melintang. Yang ni Arabic. Yang ni pula design plain tapi dia add on nak tambah ni, nak tambah apa pahat dekat atas tu. Okay. Okay. Okay, so selain cincin, gelang dan juga rantai, kita juga ada jual benda-benda lain juga seperti brooch, kerongsang, pendant kan. So kita ada jual juga yang tu. So kalau yang tu macam mana pula ni? Kalau yang tu pun sama. Diorang hanya pilih nak design mana, lepas tu you tanyalah nak nama apa, nak ukir nama apa. Okay, lepas tu nak sado ke tak. Okay, so konsep dia sama sahaja. Harga nak refer dekat mana, ada dekat price guideline. Okay. So samalah juga dengan pendant ni, pilih nak jenis pendant mana. Lepas dah pilih, okay, so nak sado ke tak? Nak nama apa akak? Okay. So sama, 5 huruf. Okay. So sama, 5 huruf. Okay. So cara ukur rantai tangan. Okay. So macam mana bagi tahu tadi lah. Inilah dia. Ni versi lama. Nanti kalau you masuk grup, ada versi baru. Dah tak ada dah ni. Dah tak perlu tengok dah. Banyak macam ni. Okay. So just bagi tahu customer ukur lilit dia ni. Jangan bagi longgar. Kalau yang ukir nama, jangan bagi longgar lah. Sebab nanti nama dia akan bergerak-gerak macam tu. Okay. So kalau ukir nama tu, bagi tahu dia ukur ngam-ngam kak. Ukur ngam-ngam. Jangan ukur longgar. Okay. So nanti dia akan ukur. Lepas tu dia bagi ukuran dalam cm.
Okey, so yang kedua, cara ukur rantai leher. Kenapa saya cakap cara ukur rantai leher ni tak perlu nak complicated sangat. So cukuplah sekadar you tunjuk gambar ni pun dia dah faham dah. Kak nak yang mana? Size standard sampai 18. Okey. So kalau dia tak nak add on, dia ambil lah yang 18. Kalau dia nak add on, setiap penambahan, contoh ni 18 inci kan. Contoh customer nak buat 19 ke 20 ke 21 ke, dia kena tambah RM5 untuk setiap inci yang nak tambah. So lepas 18 cm, 19 RM5, 20 RM5 lagi. 21 tambah lagi RM5. Okey. So RM5, RM5, RM5. Okey, setiap untuk inci yang dia tambah selepas 18. Okey, kita jual free sampai 18 saja. Okey. Tapi kalau nak add on kena tambah RM5. Okey. So contoh kalau you duk berunding dengan customer cakap nak beli untuk baby ataupun kanak-kanak dan juga orang dewasa. Okey, so kalau untuk baby biasanya kita akan jual 13 inci ataupun 14 inci. Kalau untuk dewasa, kalau untuk kanak-kanak yang kecil 16 inci, tapi kalau untuk kanak-kanak yang dah besar ataupun orang dewasa sendiri, kita recommend 18 inci lah. Yang ni memang size standard rantai leher, 18 inci ataupun 45 cm. Okey. Okey, itulah untuk rantai leher. So rantai leher paling senang lah kalau nak pilih ukuran. Okey, so ni nak bagi tahu juga you all. Contoh tadi kan, you all tengoklah design-design yang ni kan. Ni macam mana kalau kanak-kanak nak beli ataupun baby nak beli. So, kalau baby atau kanak-kanak nak beli, kita hanya tunjuk design, mana-mana saja design, cakap dekat dia. Kalau untuk baby ke kanak-kanak ke, dia tetap design yang sama. Yang membezakan adalah ukuran dan juga jenis tulisan. Itu saja. So, diorang boleh pilih. Untuk baby, diorang nak jenis tulisan apa. Untuk baby nak ukuran dalam 13 ke 14 inci. Okey, jelas? Design sama. Yang membezakan adalah mak dia tu nak pilih untuk jenis tulisan apa dan ukuran berapa. Okey, harga tetap sama. Dan 5 huruf percuma. Okey, so jelas tadi yang ni. Okey, so yang ni pula untuk ukuran cincin. Okey, so ada setengah orang dia nak pakai jenis apa cincin yang pernah diorang gunalah dekat kedai emas ke apa kan. So kalau yang tu, kalau dia baru je beli barang kemas ke apa, nak pakai jenis ukuran cincin tu tak apa. Tapi kalau dia dah lama kan, dah lama duduk PKP dekat rumah kan, mana tahu dah berisi sikit kan. So you cakap dekat dia lah, Kak ukur je lilit ni, lepas tu letak dekat pembaris berapa cm. Okay, so nanti bagi tahu cm berapa, nanti you refer lah size Venice ni berapa size dia. Okay. Okay, so ni antara tips lah untuk penjagaan item saduran. Okay, so yang ni pun you kena tahu dan you kena bagi tahu customer. Kalau ada customer yang nak pakai saduran. Okay, so kalau ada customer yang nak pakai item silver yang disadur dengan emas 916, okay, so cakap dekat dia lah, yang ni you boleh bagi tahu dia mungkin sebelum dia buat order ataupun selepas dia dah bayar, ataupun you hantar benda ni masa dia dah dapat barang. Okay, so bagi tahu dekat dia, Akak kalau untuk item saduran ni Akak kena faham tau, dia bentuk asal dia silver. Jadi bila sadur maka kalau ada terkena basahan ke apa, dia mungkin akan tertanggal. Tapi Akak jangan risau, servis kita ada. Nanti Akak boleh hantar balik je dekat saya ataupun dekat HQ sendiri untuk mereka sadur semula. Okay, so kalau sadur semula kita charge RM25 sahaja. Okay. Okay, so yang pertama sekali, bila dah tahu kan benda tu kita celup atau sadur sahaja sebab dalam tu bentuk silver. Okay, so kena elakkanlah basahan. Simpan di tempat yang kering. Elakkan daripada memakai aksesori lah semasa nak bersenam. Sebab apa? Bila bersenam kita mengeluarkan peluh. Peluh tu adalah cecair.
maka elakkan daripada dia basah. Okey, elakkan juga terkena air masin ataupun air kolam. Dan juga perak saduran emas ni, material perak sememangnya tidak akan berkarat. Tetapi perlu dijaga apabila sudah disadur dengan emas untuk ketahanan warna yang lebih lama. Okay? So kalau nak bagi warna emas tu tahan lebih lama, so kena amalkan yang ni lah. Elakkan basahan ataupun simpan di tempat yang betul. Sebab apa? Sebab perak ni dia tak berkarat. Dia memang tak berkarat. Dia teroksida sahaja dan boleh dicuci semula. Tapi kalau sadur, dia kena jaga. Sebab tak nak kekalkan kan warna saduran emas tu. Okay. Dan kalau dengan range ni, setiap pembelian customer, mereka akan dapat 1 tahun warranty secara percuma. Okay, so kalau untuk warranty tu kita cover apa? Kita akan cover patah, putus, potong untuk nak resize. Okay, so patah ni contoh, dia beli gelang. Nama pun patah sebab anak patahkan kan, anak lempar ke apa ke, campak ke kan. So kalau yang tu masih lagi dalam tempoh 1 tahun, so kita akan cover warranty untuk nak baiki balik nama dia tu secara percuma, tak perlu bayar. Kalau dah habis 1 tahun baru kena bayar kalau dia nak baiki balik. Okay, tapi tak boleh baiki sebab silver ni dia boleh baiki selama-lamanya. Okay. Dan yang seterusnya adalah putus rantai. Okey, so bila rantai dah putus ke apa kan dan masih lagi dalam tempoh 1 tahun, diorang boleh lagi cover warranty. Okey. Dan yang seterusnya potong untuk resize. Okey, untuk resize ni contoh macam ni. Cincin dia beli tu terbesar lah, terbesar kedabak pula, dia salah ukur ke apa kan. So jangan risau, dia boleh juga cover warranty, hantar semula dekat kita resize jadi kecil semula. Masih lagi juga percuma ataupun free. Okay. Okay, so cara untuk claim warranty, kita ada form lah untuk customer tu sendiri isi form tu, claim warranty. Nanti diorang akan rujuk anda, Auni akan berikanlah form tu kepada anda dalam grup Telegram. So nanti dia akan isi dekat situ dan hantar post dekat kita lah semula dekat HQ. Okay, cost postage ni tidak ditanggung oleh HQ. Okay, perhatian, warranty kalau dia orang nak hantar, dia orang kena bayar RM8 lah dekat you. Dan you pula bayar dekat HQ lah RM8 tu. Untuk sebab HQ takkan tanggung lah post. Kecuali kalau tu salah HQ, baru HQ tanggung post dia. Okay. Dan juga customer perlu bayar kos sadur. Okey, so kos sadur bukan percuma dan tak di cover warranty. So kalau customer nak buat servis sadur, so dia kena bayar RM25 untuk saduran. Okey. Okey, so yang ni pula adalah logam-logam lain yang menjadi persoalan. So contoh macam yang Oni bagi tahu tadi lah, kan ada orang tanya beza ke apa ke kan. So semuanya tak ada beza. Semuanya adalah logam berasal. Apa beza emas Korea, apa beza gelang emas Bangkok, apa beza gelang emas Indon ke apa ke kan. So dia tak ada beza. Semuanya adalah sama sebab semuanya berasal daripada sebuah logam. So diorang akan bentuk-bentukkan, jadilah dia aksesori ataupun gelang. Okay, so semuanya sama sahaja. Tapi setengah customer ni dia tak faham. So sebagai penjual ataupun peroda jualan, you all kena tahu. Okay, dan kalau untuk value pula, of course lah kalau nak dibandingkan dengan yang atas ni, yang silver lebih lagi kukuh dan juga silver lebih lagi ada value lah berbanding benda-benda lain. Sebab silver ni dia boleh rawat, okay, boleh rawat dan sangat-sangat bernilai lah. Okay, so ni adalah yang seterusnya. Yang ni tak perlu sangat. Tapi yang ni lah nak bagi tahu, rantai tangan ataupun rantai kaki biasanya dah kita letak siap-siap lah loceng dan juga kipas. Kalau customer nak belikan rantai tangan ataupun rantai kaki, loceng dan juga kipas memang kita dah letak siap-siap. Okay. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Sebab sekejap je lagi Auni nak tunjuk cara
Awak ni nak tunjuk satu